بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العلي العظيم. أما بعد. Kita sambung semula pembacaan kitab kita Fiqhul Harakah dari Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Kau surat 68 ni tak? 68. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Penegasan itu diucapkan di atas keyakinannya sebagai seorang yang tahu tentang cerita kenabian, kerana ia sering mendengar dari sepupunya Waraqah bin Naufal. Penegasan itu tu penegasan apa tu? Hak belakang tu. Kalla wallahi la yukhzika. Tu balik pada penegasan itu tu. Patah balik situ. Bila mana Nabi SAW di dalam Gua Hira, Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi semayang 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi salat 2 rakaat pagi dan 2 rakaat petang itu para ulama menyatakan namanya adalah salat tatawwu'. Tatawwu'in tatawwu'un. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Jadi Nabi SAW semayang tak? Semayang. Ada orang kata Nabi sebelum 5 waktu difardukan Nabi tak semayang. Dia kata Nabi tak semayang. Bukan Nabi tak semayang, hang dah 5 waktu fardu pun hang lagi tak semayang. Dia kata Nabi tak semayang. Jawapan dia semayang tak? Nabi semayang. Jadi siapa yang i'tiqad kata Nabi tak semayang, boleh rosak akidah dia, boleh jatuh kufur, kerana berdusta atas Nabi dan menyatakan suatu benda yang tidak dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menafikan benda hak Nabi buat. Tak kena itu. Jadi bila Nabi dapat wahyu, balik mai di rumah, maklum kepada Khadijah radhiyallahu anha, maka Khadijah pun jawab, wallahi demi Allah la yukhzika, Allah Ta'ala takkan menghina kamu, takkan merendah-rendahkan kamu. Dengan penuh keyakinan dia kata tu. Kerana apa? Kerana ia siapa? Ia Khadijah sering kali mendengar dari sepupunya, iaitulah Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal ini di antara daripada ahlul kitab yang masyhur pada ketika itu. Ramailah ahlul kitab yang ada pada ketika itu. Di antaranya siapa dia? Di antaranya Qais bin Abi Salt. Ini di antara orang ataupun ahlul kitab yang ada pada zaman tersebut. Waraqah bin Naufal yang alim tentang kitab Allah, iaitulah Taurat dan juga Injil. Dia yang menulis Taurat, dia yang menulis Injil. Jadi dia tahu
hakikat tentang kenabian akhir zaman, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengenali kebenaran dan betapa buruknya jahiliah. Dia di sini dia Warqah bin Naufal. Dia tahu tak kebenaran? Tahu. Dia tahu tak keburukan yang dilakukan oleh orang jahiliah pada zaman dia? Pun dia tahu juga. Bagaimana dia tahu? Kerana semua yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Taurat dan juga Injil. Jadi Taurat dipegang, diimani oleh kaum Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, Injil ataupun Bible diimani oleh kaum Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Taurat dipanggil sebagai apa? Old Testament, perjanjian lama. Adapun Injil ataupun Bible dia panggil New Testament, perjanjian baru. Tu dia. Jadinya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara kitab suci, Kutubul Muqaddas, kitab suci yang dianggap suci oleh orang Yahudi, nama dia kitab At-Talmud. Kitab At-Talmud, alif lam ta lam mim waw dal, At-Talmud. Apa kitab At-Talmud ini? At-Talmud ini kalau kita lah adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi Al-Quran nisbah bagi orang Yahudi, kita kata dia Taurat lah, daripada Allah. Adapun kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Yahudi At-Talmud itu setara dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengatakan At-Talmud adalah segala ucapan yang diperakui oleh Musa alaihi salam. Mudah faham, mereka yakin kata At-Talmud adalah hadis-hadis yang keluar daripada mulut Musa alaihi salam. Tu dia. Adakah betul? Jawapan dia sudah semesti tak betul. Macam mana tak betul? Kerana ulama menyatakan kitab At-Talmud muncul selepas 500 tahun kewafatan Nabi Musa alaihi salam. Lepas 500 tahun baru terbit keluar mai. Agak-agak kita tuan-tuan ada penyelewengan, sudah semestinya ada lah. Lu 500 tahun tu berapa generasi dah lepas ke belakang tu. Maka At-Talmud, zahirnya Talmud, lahirnya Talmud, adanya Talmud selepas 500 tahun kewafatan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dah baik itu. Kemudian oleh itu tidak merasa cemas dan takut dari apa yang berlaku. Siapa tak rasa cemas ni? Khadijah lah. Pasal apa? Dia duk tahu dah, ada dah pengalaman yang dimaklumkan kepada dia oleh sepupu dia Warqah bin Naufal. Jadi kita tahu lah, misalnya anak kita kena apa? Kena demam panas, lepas tu tarik dua-dua orang. Anak saya dua-dua orang tarik. Alhamdulillah lah, sihat lah, tak ada lah tarik sampai jadi macam orang stroke tu. Tarik. Pertama kali kita cemas tak tuan-tuan? Cemas, biji mata naik putih dah, mati dah anak aku buat gaya ni. Tiba-tiba kawan kita bagi tahu, ni anak aku ni, dia kata tarik ni. Kita dengar relax lah. Pasal apa? Pasal kita dah ada pengalaman dua orang dah. Dia hak baru pertama kali tu, ketak tak sangka pecah peluh dia pun, dengan dia pun naik tarik sama. Pasal apa? Dia terkejut. Dia terkejut. Jadi Khadijah dia terkejut tak? Dia tak terkejut. Pasal dia dah dapat makluman awal. Dia duk dengar selalu dah tentang hal kenabian, tentang perkara-perkara yang Allah Ta'ala akan bagi kepada seorang Rasul di akhir zaman melalui perkhabaran daripada Warqah bin Naufal. Okey? B. Oleh itu ia tidak merasa cemas, ia Khadijah tidak merasa cemas dan takut dari apa yang berlaku, kerana orang yang seperti suaminya nya Rasulullah. Tu dia.
tidak boleh dirasuk oleh syaitan. Boleh rasuk setan dah? Tak boleh rasuk setan. Tapi diganggu dah oleh syaitan? Diganggu oleh syaitan. Diganggu oleh syaitan. Nabi sebut setiap daripada anak cucu Adam ada qarin. Ada qarin. Apa maksud qarin? Kita panggil setan lah, senang cerita dia. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kamu pun ada juga ke qarin? Nabi kata, aku pun ada qarin. Tetapi qarin aku mengajak kepada benda-benda yang baik, maka aku terselamat. Adapun kita, tekoh diajak hak baik, tekoh diajak yang jahat. Jadi orang tanya, Nabi Muhammad kena ganggu tak? Para Nabi kena ganggu tak oleh iblis dan juga syaitan? Jawapan dia kena ganggu. Apa beza? Kalau Nabi Rasul pun kena ganggu dengan iblis syaitan, kita pun kena ganggu. Macam dia kata. Tu dia nah. Ulama kata beza. Kita diganggu oleh iblis syaitan, kita ni diganggu oleh iblis syaitan, kita koho nak terikut dia. Tak boleh nak patahkan tipu daya ataupun dayah iblis syaitan. Sebab tu hak tekoh-tekoh dia melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Terikut setan dah tu. Adapun para Nabi dan juga Rasul ada tak? Ada. Tetapi apabila dia hasut diganggu oleh syaitan, berjaya dipatahkan pada waktu tu juga. Iblis rasuk pernah pergi kok ni, dipatahkan. Pi kok ni, hak Allah Ta'ala suruh. Iblis hasut supaya buat benda lagu ni, buat benda lagu ni. Allah Ta'ala dah protect dah para Nabi dan juga Rasul daripada diganggu, dirasuk oleh iblis dan juga syaitan, laknatullah alaihim ajma'in. Untuk mendapat penjelasan yang lebih tepat, syaitan tu daripada kalimah syaitana. Shin ta nun syaitana. Apa maksud syaitana? Membawa arti ba'uda 'anil khair, jauh daripada kebaikan, yakni satu makhluk yang tak pernah mendapat pun sedikit daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian tuan-tuan, Allah Ta'ala ni memberi sedikit sifat Ar-Rahman kepada iblis setan ni. Dapat tak? Dapat. Sebab itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman lebih besar berbanding Ar-Rahim. Ar-Rahman maha pengasih pemurah Allah Ta'ala. Ataupun pengarang kitab Baqarah dia kata Ar-Rahman ni Allah Ta'ala yang bersifat pemboros. Bila kata boros ni makna apa? Boros ni supaya kata dia tak habis orang boros. Kita boros habis, Allah Ta'ala boros habis dah. Tak pernah habis boros dia. Bahkan dalam hadis Qudsi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi dalam kitab dia Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis daripada sahabat Nabi an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Hadis tu panjang. Dia ada dekat satu muka lebih hadis tu. Mafhum dia, Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Sekiranya semua daripada kalangan makhluk aku ni, semenjak daripada Adam sehinggalah Muhammad, daripada manusia, daripada kalangan jin, berada di satu tempat yang tinggi dan minta berdoa, bermunajat kepadaku, nescaya akan aku tunaikan segala permintaan dan hajat mereka mengikut apa hak depa nak. Kita malam ni ada 50 orang. Setiap kita ni doa lain-lain. Kawan ni doa bagi hilang kecil manis, kawan ni doa bagi hilang batu karang, kawan ni minta bagi hilang kanser, kawan ni minta nak menikah orang lagi, kawan ni pula minta supaya bini dilembutkan hati pasal nak menikah pula hak nombor 3. Macam-macam lah. Macam-macam. Lain tak permintaan? Lain. Allah Ta'ala kata walaupun lain, aku bagi belaka mengikut apa yang mereka inginkan. Dan tak ada masalah. Maka
Di sini ulama kata apa? Dalil mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersifat as-sami', maha pendengar, dan pendengar Allah taala tidak sama dengan pendengar makhluk. Kita dengar tak? Dengar. Malam ni kalaulah ada 4 orang penceramah main duk baca kitab, seorang baca sirah, seorang baca fiqh, seorang baca tauhid, seorang baca tasawuf, tuan-tuan agak-agak penin tak? Penin, hak mana satu aku nak dengar ni? Penin. Dengar tak? Dengar. Tapi kita kena dengar satu. Tak boleh goi terus 30 orang ustaz main duk ceramah baca kitab serentak malam ni. Balik pening lalat tuan-tuan malam ni. Dengar tak? Dengar. Tapi tak sama dengar dengan Allah. Allah dengar nak doa kita? Dengar. Masjid Al-Marbawi tu imam doa lagu lain. Masjid Jarak Atas tu imam lagu lain doa. Masjid Pokok Tampang lagu lain. Masjid Nyok Sebatang lagu lain. Masjid Sungai Dua Al-Amin lagu lain. Masjid Sungai Lokan lagu lain. Pajak Song lagu lain. Badawi lagu lain. Abdullah Fahim lagu lain. Kok Pulau Pinang ni berapa ratus masjid tu ada? Allah Ta'ala dengar dan Allah Ta'ala makbulkan semua. Dengar tak? Dengar. Maka di sini ulama kata Allah dengar tapi tak dengar lagu kita. Allah dengar macam-macam bahasa ada. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Jepun, bahasa Jerman, bahasa hak nu, bahasa hak ni. Allah bagi belaka. Ni hebat Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala nyatakan apabila aku bagi tu banyaknya kekayaan aku, kata Allah, apa yang aku bagi kepada hamba-hambaku pada ketika ini, Allah buat seperti mana? Buat satu tamsilan, satu contoh, seperti mana jarum yang dicelup di dalam lautan dan diangkat. Kita ambil jari kita celup dalam botol ni, lepas tu kita angkat. Hak mana lekat di jari, itulah segala kekayaan yang ada pada makhluk Allah. Kaya kita, tak kaya mana pun. Hak tekat tang jari tu ya hak kaya ada. Ada pun yang duk menitik ayak hak dada sebotol lagi ni, itulah kekayaan dan khazanah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni kaya tak mana? Kita ni kaya nisbah sama-sama fakir ya. Betul tak? Kita kaya tak? Kaya bersebab kita. Pasal apa hang panggil dia orang kaya? Rumah besar. Sabit rumah besar. Tapi kalau rumah macam keban ayam, orang panggil kaya. Orang tak panggil kaya. Dia tu segak. Macam mana hang kata segak? Pipi lembut, muka putih, bibir merah, bulu mata panjang lentik, bukan main ni kata. Segak tak? Segak bersebab. Allah Ta'ala tak buat tu pun, dia maha cantik, maha kaya, maha berkuasa. Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ni dipanggil benda mumkinat. Benda hak ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Kan? Jadi hak kaya-kaya kita, kaya lagi Allah. Nak sedar diri kita kaya tak kaya, pergi ambil tangan pergi celup dalam kolah lah bilik ayak rumah kita. Hak lekat di jari itulah banglo kita, hak juta-juta, hak duk ada lagi dalam kolah itulah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Baik, Ar-Rahman pemboros. Pemborosnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam riwayat yang lain kata, pemborosnya Allah Ta'ala segala nikmat yang diperolehi oleh makhluk yang ada atas muka bumi hanyalah satu bahagian daripada 100 bahagian Ar-Rahman, pemborosnya Allah. Baru satu ya. 99 lagi duduk tang mana? 99 duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak satu tu pun tak larat ligan dah. Mana? Rumah macam-macam passion lah rumah. Hak bumbung kalih naik ke atas, hak bumbung kalih junam ke bawah, hak ada kolam dalam bilik ayak, hak luar bilik ayak. Macam-macam rumah dah. Hebat. Kereta tengok tadi kawan kita hantar mai Ferrari kita nak habang pun tak reti sebut Ferrari gitu ya. 1.38 juta second hand. Dia punya mileage 11,000 kilo. Boleh bang kita pergi buah tinta biar gelap mana-mana rancak, mana-mana berdosa, sana rancak, sini rancak. Daripada buat gitu. Lah. Hatu orang lah memang dah. Dia kena bunyi juga itu tak kira ayah-ayah duk lena. Dah.
Kaya nisbah sama-sama miskin. Kan? Dia datuk datuk kaya sama-sama makhluk hak miskin hang kaya. Tapi nisbah kaya hak Tuhan kayalah, Tuhan kaya lagi. Tu dia. Baik. Pemboroh Allah Taala sehingga kan iblis setan pun dapat berbanding Ar-Rahim, penyayang Allah. Ketika mana Allah Ta'ala sebut kepada iblis setan, fakhruj minha fa innaka rajim, keluarlah kamu, berambuslah kamu daripada syurga, kerana kamu daripada makhluk aku yang direjam, yakni yang terkutuk, dilaknat. Sebelum iblis setan ni keluar, dia minta kepada Allah, wahai Allah, aku nak minta izin. Apa dia? Aku nak minta supaya kau beri peluang kepadaku untuk mengganggu anak Adam. Hasut anak Adam daripada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Maka dengan hasutan dan godaan aku, kata iblis kepada Allah, kamu akan mendapati wa qalilum min ibadiyasy syakur, sikit daripada kalangan hambamu yang bersyukur, banyak daripada kalangan hambamu yang kufur. Baik, Allah Ta'ala panjang dah umur iblis setan sampai lah duk ada tak mati lagi, cuma tak nampak ya. Padahal Allah laknat dia ada, Allah laknat dia semenjak tok kita Adam dulu Allah laknat saya dah, tapi Allah bagi umur dia panjang. Bukti apa? Ar-Rahman, pemboros Allah. Jadi ulama kata sifat Ar-Rahman Allah, hang kapiak, hang tak kapiak, hang semayang, hang tak semayang, boleh belakang. Tapi Ar-Rahim, kasih sayang Allah, penyayang Allah, hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia. Habis itu. Untuk mendapat penjelasan yang lebih tepat, lalu ia mengambil pakaiannya dan terus pergi ke rumah Waraqah bin Naufal untuk mendapatkan kepastian. Apabila mendengar cerita apa yang berlaku itu, Waraqah di masa itu ia menganut agama Nasrani. Hak betul nah, agama Nasrani hak betul, bukan hak law ni merepek ni. Ahlul kitab lah dia ni. Dan banyak membaca kitab-kitab ilmu. Jadi ahlul kitab ni boleh kahwin tak dengan dia? Boleh kahwin dengan dia. Tapi jangan duk kahwin dengan Kristian lah. Jumpa kat mana-mana ke? Saya ikut Isa, Jesus Christ. Saya beriman dengan Injil. Jadi awak ahlul kitab. Dia kata saya ahlul kitab. Dia kata menikah apa? Angelina Jolie. Mampus kekok tu aja tu. Sah dah? Tak sah. Dia ke ahlul kitab tu. Dia bukan ahlul kitab. Tu dia lah. Nak faham dia molek tu. Membaca kitab-kitab ilmu menegaskan kepada Khadijah, Quddusun walladhi nafsu waraqata biyadih la in sadaqtani ya Khadijah laqad ja'ahun namusu al-akbaru alladhi kana ya'ti Musa wa innahu lanabiyyu hadhihi al-ummah. Sirah Ibnu Hisham. Maha suci Allah, demi Tuhan yang diriku berada di dalam genggamannya, yakni genggaman Allah. Maknanya Waraqah ni beriman tak kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah kepadaku wahai Khadijah, sesungguh ia dikunjungi malaikat, yakni Jibril, ataupun dibaca Jibrail pun boleh juga. Jibrail yang pernah datang menemui Musa alaihi salam. Jumpa Nabi Musa alaihi salam. Di sini pun ulama dok bahas juga ni antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Siapa hak awal? Musa dulu. Lepas tu baru Nabi Isa kan. Lepas tu baru Nabi Muhammad kan. Waraqah bin Naufal katakan Musa, Isa, Muhammad. Hak duk cara tang ni tang zaman Nabi Muhammad ni. Tapi dia tak sebut pun yang mengatakan bahawasanya
itulah Jibril yang datang kepada Isa dak, langkau terus pergi kepada Musa alaihi salam. Maka timbul persoalan, pasal apa tak sebut Isa, lepas tu tak sebut pula Musa, ni pi langkau pula seorang, tak sebut dah Isa. Padahal yang paling dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga rasul, juga nabi. Tapi kata ulama, digunakan kaedah di sini, kalau hak zaman jauh daripada hang pun, jauh daripada kamu pun wahai Muhammad, Jibril mai, apatah lagi yang dekat dengan hang Isa alaihi salam, sudah semestinya Isa boleh mai juga. Faham tak tuan? Nah habaq aku benar, tuan-tuan faham-fahamlah. Tak faham pun tak apalah, tak berdosa pun kan. Cuma ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Ini disebut dalam kitab-kitab sirah para ulama. Yang pernah menemui Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Sesungguhnya ia nabi umat ini. Ia siapa? Ia Muhammad. Katakan kepadanya, hei Khadijah, kata kepada laki kamu Muhammad tu, tetapkan hati, yakni jangan bimbang atau jangan takut. Lalu Khadijah pulang ke rumah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dinyatakan oleh Waraqah bin Naufal apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk tawaf. Seperti kebiasaannya, apabila pulang ke Mekah kebetulan baginda bertemu dengan Waraqah. Jadi tawaf ni tuan-tuan adalah satu syiar agama Allah. Bukan ni syiar agama Allah semenjak daripada wujudnya alam ni dah ada dah tawaf. Hak mula-mula tawaf ni Kaabah siapa? Nabi Adam alaihi salam. Para malaikat tawaf dekat Kaabah, tawaf tapi tak tawaf di tempat hak kita dok tawaf. Mau kalau nampak malaikat tawaf sama tepi Kaabah tu, cunggit awal kita tuan-tuan. Malaikat tawaf berbetulan dengan Kaabah di atas tu, nama dia Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Dalam riwayat sebut Baitul Ma'mur ni luas ke tak luas? Luas. Sehari akan masuk 70,000 malaikat. Masuk dalam Baitul Ma'mur, depa tawaf. Tak keluar dah. 70,000 tu masuk tak keluar dah. Duk tawaf gitu. Sampai bila? Sampai kiamat. Tuan-tuan bayang tengok berapa juta tahun zaman Nabi Adam dengan zaman kita. Berapa puluh ribu, berapa puluh bilion bilangan para malaikat Allah yang berada di dalam Baitul Ma'mur. Dan sekiranya Baitul Ma'mur itu jatuh, kalau Baitul Ma'mur itu jatuh, maka pada ketika itu apa yang berlaku? Pada ketika itu Baitul Ma'mur akan jatuh berbetulan dengan bumbung Kaabah al-Musyarrafah. Nak menunjukkan kata dia punya kiblat dia tu sama. Kiblat makhluk hak nama manusia dengan kiblat yang makhluk nama malaikat adalah sama, iaitu Baitullah bagi manusia, adapun Baitul Ma'mur bagi para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia dah. Lepas tu dia tanya pula. Dia kata kita boleh mayang di atas Kaabah. Boleh mayang di atas Kaabah. Nu pi duk mayang atas bumbung Kaabah. Duk di Malaysia tak mau mayang, nak pi mayang atas bumbung Kaabah. Apa punya lorak? Boleh mayang dah. Sah dah. Sah. Syarat kena ada dinding. Contoh kata ni Kaabah, atas Kaabah ni dia tak ada dinding apa ni. Kira saya meluncuk dumpah bawah tu kalau mayang gitu tak sah. Dia kena ada dinding. Sebab tu kalau kita tengok orang pasang kelambu Kaabah kiswah tu kan. Esok ni orang nak wukuf di Arafah, malam ni dia nak duk ragas ni Dia lepas. Kita akan perasan apa? Kaabah pada bahagian atas tu dia ada sikit tembok kan. Dia tak ada flat terus itu berjalan-jalan pumpah bawah. Tak ada, kau nak mati habis depa hak pasang kelambu tu. Jadi kena ada dinding. Macam lah ni depa duduk atas Kaabah depa mayang. Sah dah? Sah. Ngadak kok mana pun tak bah. Ngadak kok mana pun Kaabah. Dia duduk ni. Dia ngadak kok penyuruh ni pun Kaabah enggak. Dia ngadak kok ni pun punya Kaabah enggak. Dia pusing kok belakang, mengadap ke arah dinding Kaabah pun dia juga. Tapi tak ada lagi lah kita tengok orang mayang atas bumbung Kaabah tu, sutuh Kaabah tu tak ada. Cuma hukum ulama sebut
kut ada, manalah nak tahu. Nah, kut pas ni tuan-tuan ke Raja Saudi panggil, dia kata saya nak bagi mayang atas Kaabah. Nak bagi mayang atas Kaabah, duduk mayang atas Kaabah. Tuan-tuan pun pergi mayang lah. Tapi ikut cara yang disebutkan oleh para alim ulama. Jadi dalam Kaabah tu mayang kok mana tak apa dah. Dalam Kaabah tu tala kok mana pun tak apa. Tapi dikatakan dalam Kaabah itu ada kesan ataupun arah yang dikatakan Nabi masuk Kaabah, Nabi semayang menghadap ke arah situ. Jadi pemimpin-pemimpin negara lah duk masuk tu menghadap ke arah hak Nabi semayang tu lah. Hakikatnya mau menyuruh tu Kaabah belaka sah. Kita ni duk jauh pada Kaabah lebih 2 marhalah. Jadi bila lebih 2 marhalah ni memada dengan jihah ke arah Kaabah. Tapi kalau tak lebih 2 marhalah wajib menghadap ke arah ain Kaabah, ketui Kaabah tu wajib. Tu dia nah. Habis itu. Kebetulan baginda bertemu dengan Waraqah bin Naufal yang telah tua dan buta itu. Lalu ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak saudaraku, ceritakanlah kepadaku apa yang telah engkau lihat dan dengar. Apabila Nabi menceritakan segala yang berlaku, apa segala berlaku ni, Nabi nampak, Nabi cerita aku nampak lagu ni, dia peluk aku kok ni, dia suruh aku buat lagu tu lagu ni. Tu termasuk dalam segala yang berlaku lah tu. Maka Waraqah bin Naufal pun berkata, والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة لقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى ولا تكذبنه ولا تؤذينه ولا تخرجنه ولا تقتلنه ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. Sirah Ibnu Hisham. Demi Tuhan yang diriku berada di dalam genggamannya, di dalam kekuasaan Allah, qudratullah. Sesungguhnya kamu hai Muhammad adalah nabi umat ini. Kamu telah didatangi malaikat Jibril alaihi salam. Ni jadi malaikat Jibril ni di antara makhluk yang Allah tak panjangkan umur. Ada makhluk Allah panjang umur, ada makhluk Allah pendek umur. Matilah cerita dah. Nabi Adam mati tak? Mati walaupun beribu tahun umur dia. Mati. Umur tak panjang. Jibril lama tak? Semenjak Nabi Adam sampai kelar tak mati-mati. Tapi jangan tanyalah Jibril lah buat apa. Dia kata wahyu tak turunlah Jibril buat apa. Kita tanya balik, hang lah ni tahu dah mak hang duduk rumah buat apa? Tak tahu. Jibril pun hang, mak hang pun tak tahu, tambah Jibril. Lu cakap banyak pula. Dia duduk kalut dengan kerja Tuhan. Ni ada orang jahil ni. Dia kata ustaz, kalau orang hak mati lemah dalam tu, dia cari mayat tak jumpa. Jadi mayat dia duduk dalam laut tu macam orang apa dia kapal selam hak Indonesia tu meletup tak jumpa. Tu malaikat tak lemah ke pergi tanya alam tu? La ilaha illallah. Apa punya soalan jenis lagu ni? Ambil kutip batau duk tenyih di gigi tu bodoh reti. Dia ingat malaikat bodoh lagu dia. Benda ghaib itu kan kita tahu Allah Ta'ala maha berkuasa. Jadi hak kata kubur ni tang mana ada mayat tang tu lah kubur. Kubur tak semesti tanah. Ghalib biasa duk kambuh dalam tanah tu panggil kubur. Tapi tok nenek kita dulu hak pinek kapal laut 2-3 bulan pun tak sampai lagi celah-celah mati tengah laut. Takkan nak buat perkasam kot. Nak sampai di Mekah bila lagi busuk mayat lagi. Depa balut mandi pa lebih kurang, mayang degung baling masuk dalam laut. Dia duduk dalam laut tu, dia kata tu lagu mana tu? Malaikat boleh pi ke tu dalam tu laut tu. La ilaha illallah. Tu dia panggil pada tu benda ghaib. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kalau dia tanya gitu, kita jawab balik dia, tak apa, malam esok kau tolak hang jatuh Jabatan Pulau Pinang, lepas tu hang tengok malaikat sampai ke dak hang. Tanya pergi gitu ke dia. Kan? Takut tak habaq lah kat kita, dia mati bidah nak bang kau mana. Cerdik sangat dah. Habis itu.
kamu telah didatangi malaikat Jibril yang pernah datang menemui Musa alaihi salam. Nabi Musa, tok guru dia Nabi Allah Khadir alaihi salam. Khadir ni bukan Khidir, Khadir bagi kha bagi fathah, Khadir. Khadir daripada kalimah khadara, hijau. Hijau. Pasal apa hijau? Sebab Nabi Khadir alaihi salam ni kalau dia berjalan di kawasan yang kering kontang, dia lalu sekali kali belakang hijau. Subur. Kita lalu hak hijau dah kali belakang habis, mampu habis. Say kita. Dah. Ini Nabi Khadir alaihi salam. Hidup ke tak hidup? Khilaf ulama. Ada kata hidup, ada kata mati. Wallahu a'lam. Tu bukan kerja kita lah tu. Siapa orang kata lah, kita kena tunggu Imam Mahdi. Tunggu saja mayang tak jadi ke bang dia. Duk tunggu Imam Mahdi. Mayang tak pun. Dia kata saya tunggu Imam Mahdi nak jadi tentera Imam Mahdi. Jangan kata tentera Imam Mahdi. Angkatan tentera Malaysia pun tak tentu dia hang dapat ke tak. Mayang tak. Kerut tunggu. Ada tak hak jenis gitu kan. Kita tunggu Imam Mahdi. Kita nak jadi tentera panji Islam. Panji hitam dan sebagainya. Allah. Mayang pun tak. Ngaji pun tak. Panji mekuk mana? Takat pegang panji pilihan raya Sabah boleh lah bang dia. Anak pegang panji Nabi pakai dok lah kalau tak semayang. Na'udzubillah. Tu dia deh. Demi sesungguhnya kamu akan dibohongi. Siapa kamu ni? Kamu Muhammad. Bohong sungguh ke? Tak. Nak abang kata dibohongi ni, hey Muhammad, nanti ni kalau kamu sampaikan dakwah Islam, orang akan cuba nak memanipulasikan kamu. Depa cuba nak mohong hang wahai Muhammad. Hakikatnya mereka bohong kamu ke? Tak. Dalil yang mana? Yukhadi'un Allah walladzina amanu وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Allah Ta'ala sebut mereka ni aja nak mohong Allah kan? Tak. Allah sini membawa erti Nabi Muhammad SAW. Nampak tak? Allah gunakan nama dia tu letak pada Nabi Muhammad. Punya mulia Nabi Muhammad. Raja dia nak ganti nama dia dengan nama kita. Tobat. Dia kata pun nama hang, ambil pun nama aku. Dia kata orang sebut kat nama aku. Tak. Allah memuliakan Nabi Muhammad. Yukhadi'un Allah. Atau yukhadi'un Muhammad. Mudah faham itu. Mereka duk mohong Allah, yakni mereka menyangkakan mereka membohongi Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman. Hal keadaan sebenarnya mereka itu yakhda'un Allah Ta'ala. Telah membohongi mereka sebenarnya. Hal keadaan mereka duk sangka, kata mereka mohong orang. Makan diri lah mohong tu, mudah faham. Makan diri. Disakiti. Bila disakiti ni, Nabi cuba disakiti lepas wafatnya Abu Talib. Sebelum wafat Abu Talib tak ada lagi. Hak duk main pegang badan, main sentuh badan, tak ada. Disakiti ni mula bila? Lepas mati Abu Talib. Dihalau dan diperangi. Nabi dihalau dan diperangi, yakni di pulau. Selama 3 tahun Nabi di pulau. Di mana? Di lembah Abu Talib. Di lembah Abu Talib. Berapa tahun? 3 tahun. Hisarul Makkah, pengepungan Makkah 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun mereka tak bagi siapa pun. Siapa-siapa yang nak kahwin, jangan bagi ada langsung orang yang apa nak kahwin, orang itu terlibat dengan Muhammad. Jangan ada. Siapa yang nak menega, pastikan barang dagangan dia tak sampai kepada orang-orang yang bersama dengan Muhammad. Di pulau sekat terus, tak bagi. Tapi pada ketika tu mati tak Nabi? Tak mati. 3 tahun apa pun tak masuk, boleh hidup. Alhamdulillah. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah. Tapi tuan-tuan duduk dalam rumah, jangan setahun tak keluar, beras habis dah tak apa. Kita try tengok buat macam Rasulullah. 4 minggu jalan. 4 minggu jalan terus. Dia kata bau apa ni rumah haji ni satu macam bangkai pun ni. Tengok qul huwallah dah tu haji tu pun. Pasal apa? Nak buat macam Nabi kononnya 3 tahun.
Dia jangan 3 tahun 4 minggu selamat hari raya maaf zahir dan batin. Abang ada gitu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu waraqata fa inni raaitu lahu jannatun aw jannatan aw jannatain, akhrajahu al-Bazzar wal Hakim wa Ibnu Asakir. Janganlah kamu memaki Waraqah bin Naufal, maka sesungguhnya aku telah bermimpi ia mempunyai satu syurga atau dua syurga. Jadi hadis ni menunjukkan kata Waraqah bin Naufal dia beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk insya. Tak masuk dah. Sikit kita baca. Wahyu menjadi suatu keistimewaan. Jadi wahyu ni tuan-tuan, wahyu dengan ilham ni dak lah. Wahyu lain, ilham lain. Ilham ni benda yang Allah campak dalam hati tanpa usaha, tu panggil ilham. Ataupun dia panggil laduni tu, ilmu laduni. Dia mengaji tu kan, dia ni apa, dia duduk telena. Tapi saat ni dia boleh syarah di luar. Laduni sungguh ni kan. Ada satu kisah, satu malam Juha ni dia tidur. Juha ni pak pandai Arab lah, tapi dia ni pandai. Dia ni satu malam ni dia ada anak kecil. Lepas tu dia tidur. Dia, bini dia, anak kecil dia tidur. Ni tuan-tuan boleh lah buat ni, macam Juha ni, insya-Allah lah. Kalau bini tak kata apa lah, kalau dia marah jangan kata dia pula, dia cerita ya, kan. Bila tengah malam tu anak dia jaga, teriak anak dia, budak kecil. Bila teriak ni bini dia gerak, abang tengok anak ni. Juha buat apa? Juha pun mengantuk juga. Laki ni dia sabar, dia bukan nak mangkit pergi majuh susu. Dia sabar, dia kata lena lah. Lagi tu lah orang lelaki ni. Dah. Juha gitu juga. Dia buat mana? Dia pergi ambil Quran tak atas dada anak dia. Dia ambil Quran, letak atas dada anak dia, duk teriak. Bini tanya apa siapa hak pitak dada atas Quran? Dia kata aku selalunya kalau pegang Quran ni dan mengantuk, jadi anak ni payah tidur, aku bubuh Quran atas dada dia. Kok dia sama lagu aku. La ilaha illallah. Lorak sungguh hak kata Juha ni. Betul. Pandai gak kena dia. Ni kata Juha. Macam tu. Hak kedua ni Juha ni satu hari dia balik pergi di kampung dia nu. Dia balik pergi di kampung ni tuan-tuan. Orang kampung ni kenal dia lah. Orang ada ilmu tapi jenis kelaku perangai gitulah, jenis duk buat pak pandiak tak tahuan ni. Depa pun dia pergi mayang ke apa tahu di surau rumah dia tu, depa tolak dia habis mayang suruh mengajar. Kira kita panggil budak pondok balik mai kampung, kira orang nak tolak belakang lah. Tolak dia. Bila tolak dia mai duduk depan ni, assalamualaikum langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua hak jemaah dengan Waalaikumsalam warahmatullahi. Juha tanya, tahu tak malam ni saya nak mengajak apa? Satu masjid kata tak tahu. Wahai Juha. Juha kata aku tak mau mengajak orang hak tak tahu apa. Assalamualaikum, dia belah. Selamat dia malam tu. Pandai datang ni. Dia belah gitu ya. Malam pertama. Duk besok tu pergi pula. Dia suruh 3 malam. Pening pecah beluh kawan. 3 malam. Malam pertama lepas dah 2 malam lagi nak kena kok mana ni. Mai hak malam kedua pula dia bagi salam, semua pakat jawab salam, dia pun tanya, tahu tak saya nak mengajak apa? Semua pakat jawab tahu. Dia kata kalau tahu dah saya tak payah ngajak lah. Assalamualaikum lah. Malam kedua cemeh boleh pergi ke dia. Kelia. Dah. Kelia tu weh. Anak murid pendek penin. Hak marin kita kata tak tahu, dia tak mau mengajak hak tak tahu apa. Dia belah begitu ya. Malam ni dia tanya kita habaq tahu. Dia kata dia tak mau mengajak, dah kita tahu dah mengajak apa lagi dah. Keluar pergi ngayak tu dah. Lah ni besok dah ni. Dia tanya besok, sebelah kata tahu, sebelah kata tak tahu. Dia main. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tahu tak malam ni saya nak mengajak apa? Hak sebelah angkat. Tahu. Sebelah lagi enggak? Tak tahu. Hak tahu ajak hak tak tahu. Assalamualaikum belah. 3 malam cemeh selamat terus dia malam tu. 3 malam ni cerdik Juha ni. Tu dia. Memang dia cerdik sungguh lah. Tapi dia kelaku dia gitu. Jadi tuan-tuan pergi di kedai pergi cari buku Juha. Baca tu kalau tergelak
Tapi betul dia cerita dia tu tergelak sungguh. Dia lawak bodoh orang panggil lawak bodoh. Tapi lawak bodoh tu betul sungguh. Tu dua. Hak tiga. Tiga dah lah cerita kat tuan-tuan. Kan? Bulan depan tambah hari tiga. Habis model ada cerita semua. Kan? Satu hari ni dia berjalan dengan anak murid dia. Johor. Naik unta. Naik unta. Lambat lah naik unta ni. Tiba-tiba anak murid dia tengok kat atas ni burung terbang melaju. Dia kata syok anak. Kalau Allah Ta'ala bagi unta lebih terbang, kita ni sampai cepat lah. Nak murid dia kata kat dia. Dia pun sengat. Betul. Lepas tu, anak murid dia tanya dia. Tok Guru, pasal apa Allah Ta'ala tak bagi unta boleh terbang lagu burung? Cepat ni dia kata. Ni lambat ni burung sampai kita tak sampai ni. Unta lambat. Dalam duk cakap tu burung berak jatuh atas kepala anak murid hak cakap tak ni. Hak tanya soalan tu. Dalam duk tanya tu pum tik burung jatuh atas kepala. Johor kata tu jawapan dia. Apa dia jawapan dia? Hang bayang tengok. Cuba bayang kalau unta boleh terbang dia berak jatuh atas kepala orang jadi dua mana? Itu dia. Ni mujuk tik burung jatuh atas kepala ni. Bayang kalau unta berak tik besar-besar jatuh atas kepala kita tuan-tuan. Lagu mana jenis apa betul kat tengkok kita. Kita duk buat rumah elok dah. Bozing elok dah tik unta terjun. Jenis tukar din bulan rumah kita. Kerja duk gabus tik apa? Tik unta ya. Anak murid dia kata sungguh mujuk tik burung. Kalau tik unta jatuh atas kepala saya, jenis. Johor kata Allah Ta'ala tu buat elok dah. Burung tu sesuai dah terbang. Kalau unta terbang, tak tahu lah tuan-tuan. Tuan-tuan bayang lembu terbang. Duduk atas kereta kita, duduk atas bumbung rumah kedegung. Pakai jahanam itu. Pakai jahanam rumah itu saja. Tapi Allah Ta'ala maha alim, maha bijaksana. Wahyu menjadi suatu keistimewaan wallahu a'lam. Habis tang Johor tu dah. Tak boleh hak depan tu, boleh hak Johor tu pun jadi dah. Tak boleh hak banyak, boleh hak tu pun ada dah tuan-tuan. Insya-Allah mudah-mudahan panjang umur kita sambung pula lah. Februari kita sambung dah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.